Okay guys, selamat datang ke Borak Futsal untuk episod nombor 2. Dan saya sekarang ni bersama dengan salah satu manager untuk pasukan Amato, iaitu Futsal Kaiser, memperkenalkan Amir Haziq. Okay, selamat datang Amir. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dari mana Amir? Tadi memang daripada rumah hari ni. Okay. Memang kerja daripada rumah. So ambil cuti. Alright. Okay, objektif podcast ni adalah untuk kita nak ketengahkan kita punya scene futsal lah kepada viewers FC Botafogo, sebab kita dah penetrate market, kita bukan duduk saja dekat futsal dan kita dah keluar daripada futsal juga. Dan Alhamdulillah sambutan yang sangat baik pada episod pertama, dan ini merupakan episod ketiga dengan Amir Haziq. So Amir, perkenalkan diri dan ceritakan sedikit latar belakang tentang Amir. Okay, nama saya Amir Haziq bin Syafie Azad. Saya lahir di Kuala Lumpur, tapi saya membesar hampir separuh daripada hidup saya di Johor. Okay. So saya memang ramai kenalan daripada Johor. Lepas tu sekarang saya bekerja di Kuala Lumpur dan sudah berumah tangga. Oh, baru kahwin Baru kahwin awal tahun ni tu. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Sorry doh tak dapat pada datang. Tak apa. Okey, Amir, kita nak tanya macam mana Amir boleh start dengan futsal? Macam mana start dengan futsal? Dia unik sikit. Okay. Waktu tu sekolah menengah, waktu tu saya form 4. Saya datang selection untuk bola padang sekolah. Tapi waktu tu sebabkan senior masih ramai, and then tak terpilih, and then coach tu kata dia ada set of player yang tak dapat ni, dia panggil, dia kata dia nak call up untuk futsal sekolah lah. Yang waktu tu ada satu kejohanan, dia panggil satu murid satu sukan yang memang selalu untuk budak-budak yang tak wakil sekolah. Untuk tu dia panggil budak-budak terbuang. Budak-budak terbuang. Dia kata syarat dia memang kejohanan tu player tu tak pernah wakil dalam sukan bola sepak je lah. So kita orang dapat panggil, and daripada situ kita orang start kenal lah beberapa player-player yang waktu tu kita training dengan Ali Mahat daripada Felda Hitam dengan Saiful Nizam. Yang tu pada tahun 2015. Okay, so Amir daripada 2015 baru start futsal, kenal futsal. Time tu umur? Time tu umur 16 tahun. Okey, macam mana boleh terjebak pula dengan jadi pengurus pasukan futsal ni? Boleh ceritakan sikit? Okey, sebenarnya futsal ni adalah tim alumni sekolah. Okey. Futsal futsal. Apa maksud dia? Futsal Sesem Alumni. Sesem Alumni tu sains sembrong lah. So, tapi bila dah habis belajar, masing-masing tak boleh nak bagi komitmen sebab baru start belajar, baru start kehidupan. Memang kita orang fikir nak revolve lah. Memang evolve lah. Kita punya club ni open to all lah. Kenapa futsal? Okay, sejujurnya sebab apa? Sebab nak jadi manager ni bukan senang tau. Kita sebagai manager team, kita kena keluarkan duit terutamanya. Duit, masa, tenaga. Banyak so kenapa futsal? Kenapa futsal? Firstly, sejujurnya memang tak boleh nafikan. Futsal ni nak compare dengan bola padang, dia punya cost lagi rendah. Betul, setuju. And dia punya potential sebenarnya masih belum unleash lah dekat Malaysia ni. Betul. So kita sebagai peminat ni ada rasa tanggungjawab lah nak naikkan sukan futsal ni. So sebab tu the start dari situ kita mula dengan underage dulu. Itu pun dengan collaboration dengan salah satu tim dekat Keluang. Boleh sebut? Nak sebut siapa boleh je? Impro FC. Yang waktu tu dibarisi dengan pemain yang macam Iqmal Syahrin yang sekarang main JDT. So start dari situ. Time tu umur apa? Time jadi manager tu? Habis SPM 18 tahun dah jadi manager futsal. Ni bukan kerja senang Sebab selalunya kalau kita tengok manager futsal lah orang tua kan, umur 30, 40, 18 tahun dah start. Kenapa ni? Faham tak? Kenapa nak jadi manager futsal? Apa yang best kat sini? Minat sebab kita memang minat. Kita sebenarnya minat bola sepak lah. Memang kita ada dream nak ada klub bola sepak. Tapi kos dia mahal. Umur 18 nak buka tim bola sepak tak mampu lah.
Tu yang first tournament kita join adalah tournament yang Abah Izwan yang press anjurkan. Yang tournament mana lah? Darul Ihsan Futsal Cup tu. Oh, Darul Ihsan itu Katalah. Katalah. Saya buat menyemak di situ. Ya, game tu first yang kita betul-betul cuba. Tapi waktu tu set of player tu tak dapat cuti daripada Johor sebab game tu kita ada main weekdays. Time tu pakai budak mana? Last minute seminggu sebelum tu kita tukar dengan Bukit Sedang. Oh, Bukit Sedang. Ya, betul. Sebab dia orang lebih dekat dengan Bangi kan. Betul. So boleh tanya ni, berapa dah habis lah roughly lah dalam futsal ni? Cost lah? Roughly kita ambil tahun ni lah. Oh, tahun ni rasanya almost 10 to 15,000 lah. 10 to 15,000 lah. Kaya kan kau ni? So itu lah pada aku kan, ramai yang macam nak cakap jadi manager futsal ni senang. Padahal apa komen? Senang tak? Dia bila dah ada foundation tu sebenarnya senang je. Betul. Sebab bila kita dah ada set of player yang kita suka, kita dah ada filosofi of club tu sendiri, cara main semua senang. Tapi dari segi financial tu memang struggle sikit. Awal-awal tu struggle. Tapi bila dah ada foundation yang kuat, kita dah ada crowd yang okay, ada sponsor lah yang masuk. Faham. Okay, kita nak masuk tentang Futsal FC. Okay, Amin boleh ceritakan sikit tak macam mana tubuhnya Futsal FC ni, dan ceritakan sikit latar belakang dia. Okay, seperti yang tadi yang dah cerita, yang budak-budak yang tak dapat wakil sekolah tu. Okay. Habis tournament tu kita orang kalah semi-final. Tak dapat wakil Johor waktu tu. Tapi start daripada situ kita orang request dekat pentadbir sekolah beli tiang gol untuk asrama lelaki. Sebab sebelum tu situ tempat volleyball. And yang tak ramai pun yang main volleyball. Kita jadikan tempat futsal. Waktu tu memang court tu memang berlubang sana sini lah. Sebab volleyball punya tempat kan memang tempat cucuk tiang semua. And then bila dah start tu kita rasa macam nak serius lah. And then kita hantar Milo, first Milo. Itu 2000 apa? 2016. 2015. Umur form 4, hantar Milo dekat Johor. Itu kita orang kalah second round. Tapi itulah, bila kita orang kalah tu, tapi still kita orang bila main kat sekolah, kita orang adalah macam kira champion lah, king lah dekat situ. Kalau main petang-petang king stay sampai pukul 7 stay situ kan. The people champs lah ni. Okay, betul. And then bila dah habis sekolah tu, komitmen diorang pun tak boleh nak bagi. Tanya siapa yang sanggup nak join sekali. Ada mula-mula untuk Darul Ihsan tu ada seorang dorang yang join. Tapi sebagai management ke apa? Management, okay. And then bila dah habis tu, diorang pun ada komitmen untuk study semua. So kita teruskan sendiri lah. Faham. So sekarang ni Amir stand alone ataupun Amir ada staff ke management ke team yang untuk ni? Sekarang ni stand alone. Tapi banyak player sendiri yang support lah. Macam Ihsan, Ezrin semua. Faham. So players futsal pun multitask, macam bertahan dengan players juga. Bagus. Itu yang kita perlukan. Okay, Amir, apa objektif penumbuhan Futsal FC ni? Objektif first memang kita tak terfikir pun kita boleh pergi jauh sebenarnya. First kali memang nak join tournament-tournament je lah. Tapi bila dah kita nampak potensial dia, memang kita punya niat nak naikkan sukan ni, and kita nak develop seberapa ramai boleh yang kita berdevelop untuk supply pada national team sendiri. Okay, selain tu? And then kita nak kata macam mana macam tadi Amir cakap potensial kan. Apa potensial yang Amir masuk kan? Oh, okay. Bila habis sekolah tu, ngam-ngam waktu tu Sukan C 2017 yang kat Malaysia tu kan. Betul. Kita tengok live, kita nampak waktu tu Malaysia dapat nombor 2, kita kalah di pace dengan Thailand. Kita rasa macam sebenarnya Malaysia ni pun boleh fight dengan tim-tim yang gah kira World Cup team lah. Ada Vietnam, Indonesia. So and kita daripada situ kita dah start semangat untuk develop player. Faham. Futsal ni base dia dekat mana? Sekarang mostly base dekat KL lah, Kuala Lumpur. Okay, apa direction Futsal FC ni? Oh, kalau sebut pasal direction, rasanya semua tim memang nak pergi profesional lah kan. Oh, Amir ada plan ke nak buat futsal lagi MPFL lah? Ada plan. Kos tinggi. Tapi
itulah nak kata kita punya commercial value futsal kat Malaysia ni masih belum tinggi. Betul, setuju. Even nak fight dengan Liga Bola Sepak pun, kita tengok Liga Bola Sepak pun struggle nak naikkan commercial value. Untuk cari sponsorship pun susah, lagi kan futsal. So kita rasa macam kita kena tolong dulu industri futsal ni untuk naikkan commercial value, and then daripada situ kita dapat tolong tim-tim lain lah. Dia sebenarnya apa yang paling penting? Kita kena start daripada bawah sebenarnya. Betul. Dan kebanyakannya tim ni start up to down tau. Betul. Dia bukan down to up. Betul. Kita tak ada, macam sepatutnya sekolah kena buat kerja dia. Daripada sekolah. Lepas tu kena ada tournament macam MSD, MSSS, semua bentuk. Lepas tu kena ada development program lah. Ini paling sepatutnya dia kena tekankan dekat scene ni. Baru boleh grow. Kalau tak, susah. Betul. Sekarang MSSD pun memang bola padang je. Betul. Sebenarnya ramai je budak-budak sekarang dah start minat futsal, tapi diorang tak ada platform lah benda-benda macam tu. Yes, betul. Macam apa kita cakap? Dah lupa. Okay, tak apa. Okay. Ada berapa ramai player futsal sekarang ni? Dan dari mana player-player tu datang? Okay, sekarang ni kita ada yang officially memang ada 2 set. Ada 16 player. Satu set daripada Kuala Lumpur, set ASAC. Yang set kedua daripada Shah Alam, set Tok Mei lah. Macam mana Amir boleh kenal diorang-diorang ni? Okay, yang set Kuala Lumpur ni sebenarnya niat kita nak tolong budak-budak yang dia perform dulu waktu underage. Rasa kabut sama muka diorang. Familiar. Tapi diorang tak ada platform. Diorang macam bila itu masalah sekarang ni, industri futsal sekarang. Daripada underage ke transition ke open tu diorang tak ada. Diorang tak ada platform. Betul. And then kita panggil lah beberapa macam Ayin, Ja'a, Ehsan tu semua. And then kita combine dalam satu team. And then kita try nak compete dalam Liga Haram. Dah berapa tahun dah macam Ehsan, Ayin, Ja'a ikut Amir? Tahun ni dah tahun kedua. Tahun kedua diorang. Tahun kedua. Tapi yang tahun first ni sakit lah. Sakit dari segi? 3 bulan pertama tu kalah second round, kalah grouping. Faham. So bila ada orang kata kita orang ni kita orang collect player yang dah siap tu, tak lah sebenarnya. Kita orang collect player yang even macam Ayin sendiri, dia dah lama tak main futsal. Tapi bila kontrak dia dengan tim bola padang dah habis, so kita try nak masukkan balik lah jiwa futsal dalam diri dia. Macam Amir, setiap minggu pergi collect menang sana, menang sini kan. Kadang tertanya apa objektif sebenar? Adakah nak buat nama dekat industri ataupun tak tahu macam mana? Satu memang nak build nama. Kita nak build nama sebab kita ada sponsor-sponsor yang dah masuk, and then kita nak diorang sponsor kita pun mesti sebab dia tengok level of competitiveness kita, and kita punya, and kita nak balas balik lah dengan benda-benda yang bagi diorang trofi. Kadang-kadang sponsor ni dia bagi duit macam tu, yang dia nak piala je. Dia nak letak kat rumah dia semua kan. So benda-benda tu lah yang kita nak balas balik. Okay, macam ramai kat perasan futsal ni kadang ada futsal Kaiser, kadang ada futsal Ram, lepas tu ada macam-macam nama lah, futsal Juele. Betul. So kenapa futsal FC bergabung dengan pasukan-pasukan lain? Okay, untuk satu, kita orang sekarang ni sponsorship more to tournament hujung minggu. Untuk liga setakat ni memang kita orang tak ada sponsor yang betul-betul kukuh. Dan daripada situ lah kita orang rasa sebab liga ni dia punya cost tu berpanjangan, and kita tak rasa benda tu kan. Tu yang kita rasa every liga memang kena combine lah dengan mana-mana team yang nak ni. So sekarang ni memang apa-apa liga memang RAM lah yang akan sponsor kita orang. RAM yang sponsor lah. Faham. So total dah berapa lah gabungan nama futsal tu? Banyak. Daripada zaman underage lagi. Ada waktu tu futsal 606, ada Goblin semua tu. Betul lah, daripada underage betul. Daripada underage lagi. Sebab jujur Amir, tak serabut. Kita kawan-kawan yang terasa ni cerita tu serang. Sejujurnya kita rasa macam serabut kat kadang-kadang. Dia macam gabungan nama dia macam dah tak ada identiti. Yes. And then betul. Tapi itulah macam yalah, faham dia macam contoh macam
Vota nak nama gak? Betul. Futsal nak nama. So terpaksa gabung. Betul. Kan macam tu kan. Faham. Okay, macam futsal ada keluarkan merchandise ke? Ataupun untuk macam mana futsal generate income lah? At least boleh cover cost untuk liga weekly ataupun tournament on weekend. Sekarang ni kita mostly memang on kita punya merch macam jersey. Okay. Kita hanya keluarkan merch, kita jersey je lah. And then kita ada player ni juga ada juga business sampingan. Yang mana dorang pakai duit tu sendiri untuk dorang punya travelling lah. Sebab futsal ni nak kata mewah, main dengan futsal tak mewah lah. Tapi ramai cakap mewah. Ramai cakap nampak macam mewah. Tapi sebenarnya kita tolong budak-budak ni dengan cara kita cari platform untuk dorang cari duit. Bukan futsal saja. So macam ada yang kita bagi certain produk untuk dorang jual. Ada yang makan commission lah. Makan commission betul, benda-benda macam tu. And then kita orang kata kalau nak perlukan bantuan daripada segi marketing, kita orang support lah daripada segi management. So berapa tahun ni punya penjualan jersey? Jersey kita awal tahun itu kita ada 150 lai. 150 lai. Yang jersey putih pink tu. And then jersey taring pun on our side kita ada sale 30 lai. 30 lai. And then daripada segi taring dari side taring kita tak dapat lagi numbers tu, tapi dikatakan cecah sampai 30 lebih agak lah. So total dalam 60 agak. So penting tak setiap tim amatur ni produce jersey dan jual pada orang luar? Memang sangat penting lah untuk diorang generate income. Sebab sekarang ni kalau kita nak kata kita jual macam Botafogo, dia ada brand dia sendiri. Dia nak jual cap ke, dia nak jual muffler ke, orang akan beli. Macam untuk pasukan-pasukan yang kita kata jago kampung ni, macam futsal ni. Tak adalah futsal jago kampung. Siul lah. Macam nak cari wide audience tu susah. Kita tak ada branding. Tapi kita, apa yang kita boleh buat, kita jual kat community kita. Macam kawan-kawan kita, family kita. So daripada tu kita boleh pakai duit tu untuk cover lah untuk certain. Sebenarnya setiap tim amatur ni boleh jadi macam podcast sebelum ni macam cakap kan, boleh jadi lebih baik daripada pro team. Betul. Dari segi marketing, dari segi media. So Amir rasa possible tak in 2 years later ke apa, atau 3 tahun lagi, yang a few, contoh kita ambil 10 lah, 10 tiap matu akan buat mantau yang sama macam Vota. Dan itu yang kita nak. Betul. Bila semua buat benda apa yang Vota buat ataupun lebih baik pada Vota, bila kita buat event, futsal ada dia punya fans datang. Lepas tu Vota ada punya yang datang. Contoh Todd ada dia punya fans. So event tu meriah. Betul. Dan kat situ macam-macam income yang setiap tim boleh dapat. Dari ticketing, contoh kalau kita buat ticketing, and then penjualan jersey yang cakap lah, aku nak lawan Vota, aku tak suka Vota, so aku beli jersey futsal untuk ni semua. So ekosistem dia dekat sini bagus. Itu yang apa yang aku nampak Tapi kenapa bila orang buat macam Amir pun sendiri dah nak buat, orang cakap beria. Itulah benda tu biasa lah. Kita mulut orang ni kita tak boleh nak kontrol. Betul. And then macam futsal sendiri, kita orang pun sejujurnya memang inspired from Vota sendiri. Serius sebab ingat lagi meeting kita kat Kelang tu, abang kata tambah konten. Betul. So daripada tu kita start lah buat konten. Dibantu oleh CapCut. Dibantu oleh CapCut. Tak apa tu. Okay, sebab macam aku tengok sendiri konten-konten futsal yang ada kelakar. Ihsan tu dia ada karakter lah sebenarnya. Tapi tak ada siapa, kena ada orang highlight kat Ihsan tu banyak sikit. Sebab dia tu kelakar, comel sikit. Betul. Kalau video dia mesti view paling banyak. Betul. So dia ada cara dia, dan tengok in future kita mana tahu kita boleh collaborate untuk besarkan lagi. Mana tahu kita boleh buat NGO kita. Boleh. Tapi betul apa yang kita nak buat, macam dulu kita ada seorang buat management untuk tim futsal kan, bos tim futsal. So mana tahu generasi kita juga kita akan buat, kita standardizekan balik futsal amatur ni kan. Betul. Rasanya benda tu penting sebab bukan saja untuk industri kita sendiri. Betul. Tapi
Tapi kita sebenarnya bila kita dah ada satu union yang kuat, betul, kita boleh naikkan sendiri kita punya branding masing-masing. And then kita support each other. Even kita kalau nak buat CSR sama-sama pun okey, sebab kita dah ada pengaruh masing-masing punya club kan. Ini yang terjadi dekat e-sport. Betul. E-sport dia punya unit tu pun lain macam juga. Walaupun dia ada taunting dia apa semua, buat orang sakit hati kan. Macam mana Daddy bahan RSG tu macam mana kan. Tapi itu sihat. Itu sihat. Tapi berbanding futsal, contoh kalau kita buat, ini boleh cek gaduh besar ni. Betul tak? Betul. Sebenarnya itu sihat. Nanti in future rasanya 5 tahun lagi benda akan berubah, tak tahu. Tapi kita kena ada seorang ataupun satu tim tu yang melaksanakan. Kalau kita nak buat kalau Vota nak buat, join tak? Confirm join lah. Let's go. Okay, seterusnya kita nak borak pasal okay ada perancangan tak untuk buat development program untuk futsal? Okay, untuk development program kita pun dah stop lama. Sejak last kali kita dengan 606 tu lah, yang Goblin, kawan semua tu. And then sekarang ni kita plan untuk start balik lah next year. Faham. Kita punya development program kita akan start daripada under 15. Under 15. Betul. So macam mana orang luar tu nak masuk futsal FC? Kita akan buat selection lah. Sebab sekarang ni kita tengah yang player-player yang dah berumur, macam saya dengan Aidil KC tu sendiri akan ambil AFC level 1 punya coaching. Basket. Ini best. Next level lah. Step up the game. And then daripada situ kita orang akan ni lah untuk buat coaching lah. Buat coaching lah untuk budak-budak. Faham. Dia lagi best masa untuk coaching staff Aku lagi prefer kalau korang buat semua ala orang futsal. Sama juga macam Vota, apa yang cakap kat diorang. Aku lagi suka coach-coach sini adalah semua adalah Vota. Sebab dia dah blend in dengan cara kita. Betul. Apa semua kan. Kita tak perlu hire coach luar kan. Sebab kita just di amatur yang buat apa nak ambil player sampai nak ambil coach luar yang nak kena spend lagi apa semua kan. Baik kita sendiri buat. Betul, setuju. So sekarang siapa coach futsal? Coach futsal. Sekarang ni kita tak ada coach. Tapi kita ada, kadang-kadang kita akan ada session dengan certain MPFL punya player. And diorang akan jaga training tu and coach kita orang. Untuk bagi dia punya experience kan dekat players kan. Faham. Okay macam futsal tahun ni yang aku nampak menggila untuk scene futsal amatur ni. Siapa player yang Amir rasa play futsal yang kau sepatutnya dan step up the game main MPFL? Sejujurnya memang Capikok dengan Ezrin lah. Ezrin. Yang mana dorang punya quality tu sebenarnya dah sama level dengan MPFL punya player. And nak kata lagi bagus pun ada daripada player MPFL sendiri. Betul, setuju. So ada plan tak? Ataupun ada team offer mereka ke apa ke? Kita jangan review dulu. Ada certain player yang dah dapat offer. And ada certain player yang dah refuse lah the offer sebab diorang satu komitmen dengan keluarga, dengan satu lagi komitmen kerja. Faham? Ada gak yang aku dengar kan, player-player amatur ni diorang tak ada kerja full time tau. Maksudnya kerja hakiki. Betul. Diorang tak ada, diorang just setiap minggu diorang akan kayu main futsal. Adakah benda tu legit? Legit. Aku tak tahu tu. Aku dapat info bila ada orang cerita. Memang ada. Memang ada orang yang weekday memang dia tidur, weekend dia buat kerja. Wah, serius lah. Ramai. Sebab kita tengok macam champion contoh 3,000, 2,000 contoh total prize pool tu 5,000. Kau confirm deal, betul. Deal kita ambil semi. Tak apa, ni cerita je deal. Deal lah. Ambil lah semi 4 team. Dah bagi 4 team. So rasanya dapat dalam 200 300 macam tu lah selalunya satu tournament kan. So mampu ke tampung kos? Kebanyakan diorang ni memang main Sabtu Ahad. 2 hari diorang kayu. So dalam contoh 500 lah average diorang dapat seminggu kalau diorang collect lah. Faham. Kalau 4 minggu dalam 2,000 lah situ. Kalau contoh minggu tu tak ada tournament, pernah kadang tak ada tournament tau kan. Betul. Itu diorang macam ada certain player ni memang dia menyimpan lah sebab untuk benda-benda macam tu kan. Tapi sekarang ni ada sponsor-sponsor yang gila kat sebenarnya. Yang kalau dia menggajikan player tu. Dia menggajikan. Datang tournament saja RM100. ada macam tu
Kalau menang contoh hadiah 3,000, ada tambah 2,000 jadi 5,000. Wah, ada kosong kat Futsal nak masuk. Tapi Futsal punya sponsor tak macam tu lah. Oh, tak macam tu lah. Kita orang memang cukup makan ni. Ingat Futsal. So memang legit orang tak kerja just main futsal je. Ada, memang ramai. Ramai. Yang kalau kerja pun kalau betul-betul diorang sesak, diorang buat lah Grab ke, diorang buat. Oh, diorang ada cedok ke. Ada cedok lah. Faham. Okay Meh, apa future plan lah untuk futsal? Future plan memang 5 years ahead ni memang kita try nak masuk professional punya scene. Okay. Tapi kita tengok dengan kita punya ni lah financial punya situation lah. Kalau kita mampu kita join. Kalau tak kita main dulu dalam amatur. And bila kita punya industri ni dah solid, baru kita start untuk masuk. Setuju. Sebab Amin tahu kan berapa cost dia untuk masuk? Yuran dia. Bukan yuran, minimum lah. Kalau kita dah bayar gaji, bayar away punya trip semua, 200,000 paling kurang. Betul, lebih kurang. So benda tu adalah amount yang sangat besar. Dan takut kalau kita masuk dalam masa yang terdekat dengan tak sure team main macam mana, futsal macam mana. Takut kalau tak ada fan base, itu adalah buat lagi ralat. Betul kan? Macam siapa nak tengok kita datang ke stadium kan, siapa nak tengok kita main, macam mana kita nak buat ticketing dan semua benda tu kita kena titik beratkan. Dan itu yang Vota fikir yang not now. Ada plan macam futsal, ada plan, not now. Tunggu nanti. So selain daripada tu, future plan Amir? Future plan memang nak jadi, bukan untuk futsal, untuk diri sendiri. Memang nak jadi orang panggil apa, stakeholder lah dalam futsal ni punya ini. Sebab kita rasa macam sebab kita dah bagi hati tu. Betul. Sebab kita rasa diorang masih tak sedar sports marketing ni penting dalam futsal. Betul. And kita tengok macam tim-tim macam Arsenal, MU semua tu, diorang dapat generate income daripada benda-benda macam ni lah. Betul. Dia ada fan base, dia ada broadcasting rights, semua benda tu. Cuma sekarang futsal dia belum strong je benda tu. So kita try nak ketengahkan lah benda tu. Kita kena buat dengan cepat. Kalau lambat susah. Macam kita tengok MU tim makin tak power tapi buat duit gila babi. Betul tak? So tim-tim EPL tu tak kisahlah tim bottom sekalipun, still generate income. Fan base diorang gila babi. Even EPL Division 2 pun sama juga kan. Fan base diorang yang appreciate team. Kita tak dapat lagi. Rasanya even yang main team yang main PFL pun, macam kita tengok KL, tak ada orang datang tengok. Kita tengok KL City, okey lah tahun ni nampak grow kan. Kita tengok siapa lagi, tim-tim baru lah biasanya yang kesian tau. Kesian macam Shah City kan. Kesian tak ada orang datang tengok. Betul. Padahal diorang dah pakai nama yang mewakili diorang punya community. Shah Alam, Shah Alam, Selangor apa semua kan. Even Selangor lawan JDT masa dekat sini pun sikit orang. Dekat JDT pun sama juga. So tak tahu apa yang kurangnya. Mungkin commercial value lah. Commercial value kita kurang lagi. Okay, tak apa. Okay Meh, seterusnya siapa benchmark futsal? Dia Futsal FC ke Futsal Kaiser lah? Futsal FC. Futsal Kaiser tu adalah brand. Futsal Kaiser dengan Futsal Jueleh ni nak bezakan dua set tu. Oh, Kaiser apa maksud dia lah? Kaiser ni maksud dia Emperor. So memang kita orang dikira set A lah. Tapi sebelum ada Jueleh tu memang kita pakai Futsal Kaiser je. Sebab kita tak nak bezakan Futsal A, Futsal B, takut ada yang rasa macam diorang second team, second string punya team ke apa. So kita pakai nama-nama macam tu lah. Faham, baru tahu sikit. Okay, siapa benchmark Futsal FC? Benchmark pro team ke, ada team luar ke apa ke? Dari segi benchmark kita bahagikan 3 kategori lah. Dari segi filosofi memang kita orang daripada dulu kita orang pakai Impro punya filosofi. Walaupun Impro walaupun team tu kira macam sekarang dah tak ada, tapi memang dia yang tolong kita orang build foundation untuk gameplay semua lah. So sekarang ni memang bila orang tengok kita orang main dah tahu itu memang gameplay futsal. Faham. So itu Impro kita punya benchmark untuk philosophy of game. Untuk kompetitif kita memang pandang tinggi dekat TOT lah. TOT United TOT United. Kenapa TOT? Sebab kita nampak perjalanan dia daripada bawah. Betul, setuju. Dia start daripada Liga Haram. Lepas tu dia mewakili Malaysia, pergi Dubai lah, pergi Brazil, Rusia semua tu. And kita rasa macam benda tu best sebab kita dapat bawa nama Malaysia kat luar negara. Dia yang bestnya journey tu. Betul, journey tu. Sebab tu
nak kata Todd ni ramai fans yang datang tengok pun sebenarnya ramai juga. Ramai, betul. Ramai. Setuju. Sebab Dan penjualan jersey dia pun ada tanya satu brand dia pernah collab pun sangat baik. Jersey, penjualan jersey dia. Sebab dia dah build daripada bawah. Betul. Sebab kita pergi mana-mana pun orang kenal Todd. Yes. So memang competitiveness ni memang kita pandang ni lah, Todd lah. Todd United. Kenapa bukan Pahang Rangers, Selangor MSC? Pahang Rangers ni lain sebab dia start daripada community club kan, Kuantan Rangers dulu, and then bila dia dah commercialize ke Pahang Rangers tu, dia memang dah ambil set of player yang kita kata national player. Betul. Berbanding dengan Todd ni, kita kenal player-player tu, macam betul. set A-Kid kita kenal siapa, betul. Kita pernah main sekali. So macam benda tu kita rasa bangga lah tengok budak-budak yang dulu main Liga Aram sekarang dah main MPFL. Macam Song MC pula, kenapa Amir tak jadikan benchmark Song MC sebagai benchmark? Selangor MSC. Ya. Selangor MSC macam mana dia, kita tahu dulu memang dia main Liga Aram kan, pakai nama Mac. Tapi player-player yang waktu tu memang nak kata dia memang develop player-player tu, tapi kita tahu lah yang sebenarnya diorang tu tim asal diorang daripada mana. So bila dia panggil main Mac tu, player tu dah siap lah. Berbanding dengan Todd lah. Faham. Todd dia secara tidak langsung dia buat development juga betul. Indirectly kan. Okay. Dan seterusnya? And then dari segi branding memang Botafogo kita punya benchmark. Aku tak expect. Sebab kalau nak kata kita orang tiru konten tu, banyak lah kita orang tiru konten tak apa Botafogo. Dia macam kita tengok luar, kita benchmark kita orang Betis Squad. Nanti Amir study Betis Squad. Itu best gila. Betis Squad. UK. Itu tim. Dulu kita segment. Lepas tu kita dah boring gila babi dengan segment. So kita tengok Betis Squad. Betis Squad best. Betis Squad. Tapi thank you doh. Memang dari segi branding kita nak, sekarang ni digital punya era. And kita tengok Botafogo ni punya presence dalam industri ni benda baru, benda yang orang tua memang tak suka. Orang geng-geng yang lama, orang lama ni memang akan kata beria semua, tapi geng-geng kita tengok budak-budak semua support. Maknanya sebab kita nak pandang ke depan ni, budak-budak ni akan jadi industry player ni, bukan kita kan, bukan budak-budak OL ni kan. So kita try lah bukan nak kata imitate, tapi kita belajar daripada Bota punya content sendiri. Faham. Nanti bagi nombor akaun. Okay Meh, Amir dah berapa tahun buat futsal? 2015 tadi kan? 15 lebih kurang berapa tahun? 8. Okay, 8 tahun. Apa cabaran dan dugaan yang Amir rasa tak boleh lupakan sepanjang Amir buat futsal? Cabaran ada dua cabaran. First sekali memang mostly memang financial punya situation lah. Sebab dulu waktu belajar kita sejujurnya allowance kita 500 je sebulan. Amin belajar mana dulu? UiTM. So allowance 500. So kita memang nak kena bahagi siap-siap duit tu untuk futsal. Yang kadang-kadang sebulan tu kita belanja 1.5 je. Sekejap. Okay, 1.5 kita ambil 500. So 300.5. 300.5 tu bayar untuk tim main liga. Macam tu. Main tournament. Liga dengan tournament, betul. Cuma waktu belajar tu dulu dengan student. Fuck. Yang waktu Darul Ihsan tu pun memang pakai duit saving. Nak daftar, nak sewakan homestay semua tu memang pakai duit saving. Waktu sekolah lo. Time di FC tu 2017. Betul. Berapa spend? Yang tu yuran masuk 500 waktu tu. 500. And then kita buat, sebab dia proper, kita kena buat 2 set jersey. Itu dah habis dalam 700. Lepas tu pengangkutan budak-budak, makan semua dalam homestay lagi. Homestay dalam 1,000 kat lah untuk 5 hari. So total dalam 2,000 lebih kat kita. 2,000 lebih kat 3,000 lah. Dan tak, benda yang paling tak expect adalah kau student, kau asingkan duit kau untuk team. Itu gila. Dan aku tak pernah buat macam tu masa student. Tapi power dia asal. Kenapa? Mostly memang sebab minat. Dia bukan sekarang bukan minat lah. Obses. Dia obses, betul. Setiap hujung minggu kalau tak pergi memang gatal lah. Sekarang ni kadang-kadang bangun pagi, bila wife bangun pagi, tengok kita tak ada kat katil tu, dah tahu lah kita pergi mana. Kita pergi tournament. Macam wife tak nak ikut Macam bagi pun wife dia nak ikut pergi mana. Dia kalau tournament hujung minggu dia tak ikut. Tak ikut. Mostly outdoor. Betul, panas. Tapi Liga dia akan datang semua. Sebab Liga one game je kan. Betul.
So selain tu apa dugaan? Dugaan yang baru-baru ni lah yang kita okay, rasa. Ceritakan sikit. Okay, satu Malaysia tahu kot pasal isu yang kita ada player kita yang mengasari inilah pegawai perlawanan waktu Liga tu. Actually Liga tu kita orang tak pakai nama Futsal. Tapi sebab rasa tanggungjawab kita orang sebab itu player kita orang. Kita mengaku kesalahan kita orang dan kita orang nak kata kita orang backup dia pun tak backup sebab kita memang kita bagi tahu kita mengutuk sekeras-kerasnya dia punya action tu. And sebenarnya nak kata kita orang sorok dia pun tak sorok sebenarnya. Sebab saya sendiri yang bawa dia pergi IPD Petaling Jaya untuk bagi kerjasama dengan pegawai penyiasat tu. And so daripada situ jenis dia daripada kita nak try contact referee tu untuk settle luar mahkamah. And sebab polis sendiri yang advice untuk benda tu sebab benda tu benda kecil kecil bagi dia lah sebenarnya besar bagi kita orang kan. Betul faham. And then bila dia tak setuju pun kita pun okay je proceed ke mahkamah and then dia pun dah dapat hukuman lah, player tu dah dapat hukuman daripada mahkamah sendiri. So nak sebab lepas tu kita ada bincang juga dengan coach ref yang selalu buat game kita orang. Diorang sebenarnya nak kata marah kita orang tak sebab diorang kenal kita orang macam mana sebab kita orang bukan player-player yang kuat gaduh sebenarnya. Betul. Itu yang bila terjadinya benda tu aku terkejut. Ramai terkejut sebenarnya waktu tu. This is not futsal, man. Betul. And ramai yang dalam kawan-kawan sendiri pun yang kata ni bukan kita lah. Even Todd sendiri kata tak apa kita rehat dulu bagi masa benda ni reda, settle down sikit. Betul kita ni. Betul kita orang nak terima kasih lah siapa yang support kita orang waktu benda-benda tu, tapi ada juga waktu tu yang itu nak tahu macam mana circle Amir masa aku dah kena macam ni. Apa yang terjadi circle? Ada yang support ke? Ada yang support tu lagi sikit daripada yang hentam sebenarnya. Yang hentam tu siapa? Adalah kawan-kawan ataupun kawan-kawan yang selalu kita jumpa setiap minggu dekat tournament kan. Ada yang sampai cakap akhirnya mati juga tim yang setiap minggu collect. Dia cakap ayat dia macam tu lah, macam kira macam aku kenal lah kenal tak kenal rasanya. Tak kenal. Ada yang sampai kata macam ini pengakhiran lah untuk usaha. Tak. Tapi sebenarnya kita orang jadi lagi semangat kan lepas tu. Betul. And kita orang jadi lagi budak-budak ni sebenarnya jadi lagi ruthless lah. So macam lepas dah kena hentam kau tu semua kan. So macam players lah. Kita ambil POV players. Apa yang diorang rasa bila diorang keluar? Alah hentam dia ke? Apa tim kau macam ni? Apa kau buat, ada tak? So benda ni sebenarnya boleh kita nak puji lah player-player ni sebab diorang kekalkan mental orang. Sebenarnya minggu lepas diorang tu kita ada main satu tournament diam-diam pakai pun baju rojak tu. And kita orang waktu tu dapat nombor 2 tournament tu. So maknanya nak tunjuk yang benda tu tak impact kat diorang punya mental. Faham. Walaupun waktu keluar tu ramai yang bunyi-bunyi ni tim yang pukul ref kan. Tapi macam kita tak terkesan sangat dengan benda tu sebab benda tu salah individual bukan tim. Satu tim. Macam Amir sendiri apa bila Amir keluar orang tahu Amir adalah futsal, bila keluar dia tak orang hentam apa ke? Adalah yang macam even sponsor sendiri pun ada tanya benda tu kan. Kita terus terang kan dengan sponsor benda tu apa kronologi case tu and apa tindakan kita orang untuk support ref tu lepas insiden tu. And diorang semua kebaikannya boleh terima lah. And diorang tak ada buat decision untuk tarik sponsor. And even baru-baru ni pun kita dapat balik dapat lagi bertambah. Jujurnya ni lah Kalsi dengan projek usaha lah yang support kita orang. Apa yang Kalsi dengan projek usaha offer? Cerita je. Dia bagi player yang satu set ni untuk bagi kasut baru. Faham. So kebanyakan lah yang hentam kita lah kawan-kawan kita kat sebenarnya. Betul. Dan hopefully futsal bukan berakhir kat situ lah, dekat case tu lah, tak dia akan lagi tambah semangat. So Meh, apa pencapaian yang terbesar futsal? Pencapaian yang terbesar rasanya tahun 2018. Waktu tu kita baru lepas yang futsal Nagorsona punya tu, and then kita macam rest sekejap
futsal sebab waktu tu baru nak masuk degree. Degree lagi banyak pakai duit daripada foundation dulu. Betul. Asasi dulu. Kita stop sekejap. Tapi waktu tu dapat call daripada Abang Todd. Okay. Dia kata dia nak pakai saya untuk ni lah Raja Futsal punya campaign. Raja Futsal punya season lah kan. Okay. Itu 2000 apa lah? Rasa 2018 ke 2019? 2018 Okay. And then bila dia cakap tu rasa bangga lah sebab tim yang kita pandang tinggi selama ni minta tolong kita untuk jagakan dia punya tim. And kita merata kita cari slot. Waktu tu first kat Pahang, waktu kita pergi Sabah, Kedah, Johor semua kita. And then kita dapat slot 1 kat Kedah, 2 kat KL. And tim yang layak kat KL tu salah satu jadi champion lah kebangsaan. Waktu tu dapat 100,000. So 100,000 Raja Futsal the gap dia jauh kan? Cash prize kan? 100,000 nombor 2? Nombor 2 20,000. 20,000. Nombor 3? Nombor 3 10. Oh 10 okay. So dengar cerita lah. Diorang deal daripada grouping siap. Betul ke? Ada tim yang deal daripada grouping yang memang dorang dah fikir memang nak duit je. Tapi ada tim yang jiwa dia memang nak fight sampai habis. Tapi sampai suku tu dorang dah tak boleh nak buat apa-apa sebab penganjur dah panggil semua kumpul satu bilik untuk bincang pasal benda tu terus. Settlekan. And faham. Waktu tu ada 2 tim je yang tak setuju nak deal. Faham. So majoriti nak deal, so terpaksa ikut. Faham. Okay, untuk cerita-cerita deal kita go deep nanti lah. Dekat another episode. Okay, Amir, apa pendapat peribadi Amir tentang futsal amatur scene sekarang ni? Futsal amatur sekarang nak kata suram tak suram. Okay. Tournament setiap minggu ada, memang ada. Betul. Setiap minggu kita selalu nampak poster kan. Tapi nak kata in term of quality tu kurang. Sekarang ni banyak quality dari segi? Quality dia macam sekarang ni contohnya, yuran 200, tapi champion 1,000. Tapi bila kita datang mahal siap. Tapi bila kita datang, kadang-kadang ref dia kawan dia sendiri. Tak pakai baju ref pun, pakai slipper jadi ref. Macam tu ada ref lah. Kau buat apa bodoh event macam tu? Gila, memang sekarang nak cari tournament yang betul-betul proper tu memang susah. Faham. Sebab macam aku tak pergi tournament sangat. Macam abang keeper yes lah pergi tournament. Sebab Amis ni orang sesuai lah yang setiap minggu pergi tournament. Boleh ceritakan sikit tak environment social league tu, social tournament tu? Sekarang environment dia itulah macam mana even tim-tim kuat sekarang pun diorang, kalau boleh diorang nak elakkan dalam satu tournament yang sama. Dia jadi macam aku tak nak compete dengan kau macam tu. Sebab dia punya kuantiti tu terlalu banyak. Sampai boleh lari-lari tempat lain sebab tak nak kacau tournament tu punya ni lah. Faham. So seminggu roughly berapa tournament yang ada? Roughly dalam sehari tu ada yang sampai 2-3 tournament. 2-3 tournament. Contohnya satu hari pernah clash macam 2 tournament. Banyak. Memang banyak. Time tu memang kau hantar mana macam tu lah. Faham macam tu Even waktu yang kita panggil Liga Sukan Unity ni pun Liga Sukan Unity kita dah bahagi ikut negeri. Kalau tengok Todd main Selangor, kita orang main KL, Hyperis main Kedah. So memang kita orang dah susun bagi tak jumpa sama sendiri. So bila grand final tu memang tim KL. Kenapa tak nak jumpa sama sendiri? Adakah takut ataupun tak tahu macam mana? Dia lebih kepada diorang rasa macam kita orang dah familiar dengan game masing-masing. So diorang takut sebab Unity ni dia punya konsep unik sikit. Kita dah pergi negeri tu, kita tak boleh negeri lain lah. So diorang rasa macam kalau jumpa kat satu tempat yang sama rugi lah. Diorang dah tak boleh pergi grand final kan. So macam tu lah dia punya ni. Itu scene amatur sekarang ni. Aku dah lama tak turun, so aku tak tahu apa yang terjadi. Dia kira macam ada sekarang ni kira macam powerhouse lah. Macam ada kepala-kepala dia yang akan lari macam tu lah. Faham. So dari segi macam cash price, adakah berbaloi ataupun yuran terlampau mahal? Sekarang ni nak kata sekarang memang yuran mahal paling murah 1.5 lah. 1.5. Tak, RM90 kita orang punya. RM90. 1.5 tu benda standard dah sekarang. Champion 1,000 je. 1.5 standard sekarang standard sekarang. Faham. So champion 1,000. Nombor 2 500. Nombor 2 500. Lepas tu 2.5. Okey. Lepas tu nak cari game yang betul-betul proper pun susah lah sekarang. Faham. Sekarang dah 1.5. Tahun depan aku naikkan ni. Okay Mi,
apa yang Amir rasa kekurangan yang ada dekat amateur scene ni yang sepatutnya kita sama-sama improve? Sebenarnya rasa apa yang kurang, kita tak ada regulator, tak ada orang yang standardizekan semua benda. Kita itulah, dulu kita ada arena futsal yang kontrol benda ni semua. Tapi sekarang kita tak ada, even sekarang banyak tournament yang scam pun. Oh, ada ke yang scam? Ada yang macam satu tu dekat yang baru ni dekat ni yang diorang lari tu. Setapak Setapak betul. Setapak 300.5 yuran. 300.5 yes. Dia bawa lari rasa 16,000 saja. Sekarang apa cerita kes tu? Tak tahu, diam sampai sekarang. So duit tu still lagi tim-tim tak dapat? Kita tak dapat lagi. Oh tak, join tak? Jadi kita mau kena scam lah. 2 tim. 700? 700 kena scam. Oh kau tak dapat lagi? Tak dapat. So benda-benda tu tak ada siapa yang monitor sekarang. Faham. Macam tu lah, kalau boleh kita nak create satu platform yang mana ada orang monitor. Penganjur, maknanya penganjuran tu semua under organisation tu. And penganjur tu kita kenal. Ini badan yang monitor ni kita kenal kan. Apa-apa boleh direct sana kan, betul-betul. So macam selain daripada kes scam tournament tu, ada scam lain yang kecil-kecil ke, ada yang scam ke? Sekarang ni mostly bila diorang kutip yuran tu untuk rolling duit menang tu. Okay. Bila contoh dia target 24 tim, tapi bila 16 tim dia turun hadiah macam tu je lah. Hari game dia orang baru kita tahu. Oh, fuck. So jadi macam koyak kan. Betul lah. Hadiah sebenarnya 1,200, tiba turun 700. Oh, dia turun banyak ke? Benda tu biasa. Benda tu biasa sekarang. Oh, biasa? Biasa. Tak. Kalau aku buat tournament, aku tak berani nak turun. Sebab apa? Dia bukan tak berani apa. Kau dah janji dengan orang betul. Kan? Dekat poster kau dah buat macam ni. So kenapa kau nak turun kan? So memang ini perkara biasa, normal. Perkara biasa sekarang. Bila kita fight, dia kata dalam rules tu ada beritahu penganjur berhak buat keputusan. Kau guna kuasa veto kau. Sepatutnya tak boleh. Tak, betul kan? Betul. Selain tu, apa lagi yang Amir rasa patut kita ubah? Rasanya dari segi kita punya connection dengan referee punya association pun kena kuatkan lah sebenarnya. Faham. Sebab bila kadang-kadang dia pakai referee yang kurang kualiti yang macam kita kenal kat Selangor, kita ada Pak Ya, ada Ref Ghaffar semua betul. yang kita memang tahu memang ref futsal. Tapi kadang-kadang ada tournament tu dia tak tahu nak cari kat mana ref futsal, dia pakai ref bola badang. So memang hauk benda yang simple punya bola atas line semua dia tak kisah pun. Faham. So benda tu kita kena kuatkan lah. Faham. So semua organisasi kena mainkan peranan penting kan. Okay, pendapat Amir tentang scene MPFL. Scene MPFL sekarang ni dia meriah, tapi meriah? Boleh kira meriah. 2019 lagi meriah. Betul. Dulu lagi meriah. Cuma sekarang ni orang dah ada datang tengok. Tapi kesian juga kat tim-tim yang kita Selangor Mat Pahang, JDT ni kita tahu memang strong kan. Betul. Untuk tim-tim yang lain yang kat bawah-bawah tu tak tahu, diorang memang confirm rugi lah sebab diorang dah lah tak menang kan. And then merch dia pun berapa je dapat jual. So kita rasa macam FAM perlu lebih ni lah, lebih support lah sebenarnya. Sebab rasanya diorang tak dapat kot broadcasting right semua kan. Tak dapat kan. Ini Astro pun tak ada cover. Betul. Berbanding macam 2019 kita ada. Betul. Kita ada banyak. Lepas tu tahun seterusnya ada TV9 lah, apa lah, dah bukan lah. Sampai sekarang dah bukan lah. Itulah. So benda-benda macam ni penting lah. Kita kena cari orang yang betul-betul ikhlas nak buat benda ni. And dia kena push, dia jadi orang yang push lah FAM untuk buat benda ni semua. Dia kesiannya dekat team lah, di mana kau dah janji dengan sponsor ada broadcasting itu ada ni kan. Tiba tak ada kan. Itu sakit dekat team-team lah. Betul. So ada FAM lah ubahan. Sebab kita tak boleh ubah, kita hanya mampu bebel je. Okay, seterusnya ni. Pendapat Amir lah tentang, ini bukan hisap pendapat Amir tentang penganjuran yang Vota buat. Daripada dulu, sebab Amir adalah orang lama ikut Vota punya tournament. So apa komen? Yang apa benda paling penting adalah untuk kita perbaiki. Kalau audiens nak tahu semua, setiap kali kita masuk tournament Vota, kita akan podium lah. Shit, betul betul lah. Champion dah 3 kali ke 4 kali. Betul. So kita orang memang suka masuk Vota punya tournament, bukan sebab
daripada segi price dia ke apa, tapi daripada segi management dia. Even kadang-kadang ada sekali tu yang buat kat Damansara tu dekat mall. Mall tu team opera kita salah satu disqualified sebab datang lambat. Game pukul 9 dia datang 95 minit. Betul. Tapi tak boleh nak buat apa. Memang salah sendiri, tapi benda tu benda bagus lah. Maknanya nak ingatkan player yang tak semua penganjur sama. Sebab kadang-kadang ada penganjur yang cakap pukul 9 start, pukul 10 baru start kan. Baru ni kita main penalti dekat JSA kat poster pukul 9. 11.30 baru start. Tak, macam mana scene amatur yang lain? Adakah on time ataupun tak? Ada certain penganjur yang on time. Certain penganjur yang memang tak ikut masa lah. Tapi mostly memang tak ikut masa sebab diorang kadang-kadang tunggu tim Tunggu tim kawan-kawan diorang kan. Kawan-kawan diorang sendiri. Faham. Okay, seterusnya. And then dari segi management of the game tu memang lain lah. Memang kita tengok dia punya flow tu laju. And dia paling suka sebenarnya yang dia guna digital punya ni lah. Macam walaupun Google Sheets je, tak pakai app ke apa, betul. tapi orang boleh refer kat situ je. Tak adalah macam sibuk-sibuk satu tempat, satu tempat tengok kan. Sebab kenapa kita buat game laju, sebab kita nak balik awal selalu. Kita tadi kru kita nak balik awal, dan kita fikir team pun nak habis awal kan. Betul. Dah tak nak dulu kita buat tournament sampai 10 malam kan, 9 malam. Penat macam tu kan. So kita nak kita buat laju je. Dan dia apa tambah bagi laju sebab apa kita buat, selalu kita buat 2 kategori itulah under 20, under 25, dan kita pecahkan lagi 2 sesi. Sesi tu itu yang buatkan lagi cepat lah sebenarnya. So apa yang Amir rasa yang perlu kita ubah? Sebab kita tak nampak apa yang kita kena ubah. Jujur tak apa. Rasanya daripada segi penganjuran tak ada apa. Memang nak kata perfect tu tak ada perfect kan. Tapi betul, rasa the best dalam industri memang je lah setakat ni. Apa yang perlu ubah, mungkin kita buat lagi try Vota untuk buat satu yang memang untuk open punya. Open ya, termasuk MPFL punya. Ini yang geng-geng futsal kata lah. Sebab bila under 25 ni dah tahu dah siapa yang akan naik podium lah. So bila open ni tough sikit lah. Tough sikit, betul. Faham. Okay, boleh kita ketengahkan. Sebab nanti 18 hari bulan 10 ni ada event apa tak? 18-10 18-11 ada tournament apa tak? Yang ada satu set akan main ni Grand Final Unity. Ya ke? Sebab kita orang buat Nasty King Stay. Boleh. Under 20, under 25, under 20, 25 dengan open dekat Kelang, dekat Subang, Sportiza Subang. Main King Stay. Satu kategori kita ambil 10 tim ya. Okay. Champion 1000. Boleh hantar saya. Dia tu suara kat sini ya. Okay Mi. Apa okay, macam kita tengok MPFL kan. Siapa players yang Amir rasa kita tengok players baru yang rasa boleh ini future ni? Syahir Mantino. Yes. Exactly. Gila bro. Memang dia punya gameplay tu memang matang lah. Betul. Dengan umur dia macam tu kan. Umur dia macam tu. Selain daripada tu, kita bagi 3 nama. Kita ada Haziq Aikal pun sebenarnya okay. Dia punya gameplay budak ciwek tu. Tapi tu lah dia punya potential tu nampak ni sikit, limited sebab dia injury problem. And then kita ada pemain muda John kira muda. John muda. Yes, John muda. Farizwan. So itulah 3 nama ni yang terfikir sama gak yang sepatutnya dah boleh main Malaysia lah. Dan 2 dah main Malaysia. Aziz lah tinggal. Tunggu Aziz. Macam player amatur selain daripada Fusa. Siapa yang layak main MPFL untuk tahun depan? Kita bagi 2 nama. Shekal player top tu. Shekal bukan dah lama ke? Dia dulu main LFK kan. Rasa dia kena comeback lah, masuk balik MPFL. Umur dia berapa sekarang? Rasa 30 lebih lah. Aku rasa dia tak nak main dah tu. Tapi dia sendiri yang tak nak lah, sebab dia komitmen kerja. Tapi itulah dia punya kualiti tu lain dengan budak-budak muda sekarang. Dia punya, walaupun dia dah tak laju macam tu, tapi dia punya vision, main dia. And then kita rasa player lagi keeper top pun sama. Keeper top Syaril tu pun ada kualiti dia. Faham. Itu umur dia 30 tak? Itu rasa 28. Okay, sempat lagi tu. Sempat. So Amir, kita dah sampai penghujung dah.
apa harapan Amir untuk industri futsal? Tak kisahlah amatur ke profesional ke. Industri futsal kita nak tengok ni lah. Harapan kita nak tengok industri makin berkembang. Okay. And sampai satu tahap yang kita boleh banggakan macam kita tengok Liga Futsal Indonesia. Kita tak tengok jauh Liga Futsal Indonesia dengan Thailand. Yang dekat sekolah pun ada lighting siap. Betul. Even kita selalu tengok live Thailand punya kejohanan sekolah. Betul. Dia buat YouTube punya live kan. Dia gempak tu. Betul. Aku punyalah nak buat lighting tu, ada sound system dekat no look penalty satu dengan international match. Diorang kat sekolah dah buat anjing tu. Kat dewan sekolah. So power tu. So betul lah kita kena ubah benda tu. Dan okay meh, apa ucapan Amir untuk yang siapa yang dah support Amir dan juga Fusa? Nak kata thank you sebab support selama ni dah 8 tahun. And kita nak bagi tahu yang next year kita akan go big lah. Bigger than tahun ni lah. Lagi? Itu plan kita orang. Lagi? Tak ada? Itu je lah. Nak cakap yang siapa yang stay dengan kita orang, yang support kita orang walaupun macam-macam jadi dengan kita orang. And terus support kita orang lah. So Meh, thank you sebab ada kat sini borak futsal, dan hopefully kita boleh duduk sembang-sembang lagi in future. Dan all the best Meh untuk Futsal 2024. Dan okay guys, itu saja untuk podcast kali ini, dan jumpa di next video. Assalamualaikum.